Okay. Soalan ini find the points of intersection of the following two circles. Alright. Okay, just to recall back, the standard equation of the circle is given as x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Okay, kita umum tahu hk adalah pusat, center, and r is the radius. Okay. Right now for the question 12, kita ada dua persamaan, x squared plus y squared 4x plus 6y minus 12 equals to 0 for the first one, and the second one is x squared plus y squared minus 5x plus 3y minus 4 equals to 0. Okay, kita dah selesai dengan persamaan serentak ini yang kita akan dapat tolak 4 tambah 5x jadi x plus 3y tolak 12 tambah 4 minus 8 equals to 0. Okay, ini yang saya salah, bukan kamu lah, saya time tu. Sebenarnya kita dah dapat equation yang ketiga kat sini. X equals to negative 3y plus 8. Okay, bolehlah. Kalau daripada nilai x ini, kita akan masukkan ke dalam mana-mana persamaan, sama ada persamaan 1 atau persamaan 2. Okay. Jadi kalau kita masuk dalam persamaan 1, dia jadi negative 3y plus 8 squared plus y squared minus 4 negative 3y plus 8 plus 6y minus 12 equals to 0. Okay. Kemudian teruskanlah dengan kita slow-slow buat 9y squared 16 kali 3 tolak 48y plus 64 plus y squared plus 12y minus 32 plus 6y minus 12 equals to 0. Jadi kita akan dapat persamaan kuadratik at the end for y. Okay. Saya tak nampak. Tak nampak mana? Saya tak screen. Allah, kurang. Kejap. Thank you, sir. Sedap saya cakap seorang-seorang, tak nampak rupanya. Your entire screen. Baik. Okay, nampak dah sorry. Dah panjang saya tulis. Soalan nombor 12 tutorial Okay. Alright. Saya ulang baliklah sekejap Okay. Untuk soalan nombor 12. Okay. X squared mana tadi? Kita selesaikan persamaan serentak ini, dapatlah persamaan yang ketiga ini. Jadi kita x sama dengan negative 3y plus 8. Sekejap, saya takut tak nampak lagi nanti. Saya tengok kamu sekejap. Nampak dah kan? Sharing your screen. Okay. Lepas kita dapat persamaan yang ketiga ni, yang ni kita akan masukkan sama ada ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2 balik. Tapi saya masukkan dalam persamaan yang pertama, 1, jadilah saya ganti nilai x squared ni. Nampak? Ke dalam kurungan tersebut. Kemudian kita expand, jadilah dalam step ini. Sekarang ni saya tengah step ni lah. 10y squared minus 48 plus ni negative 36 plus 6 negative 30y plus 64 tolak 32 tolak 12 tambah
20. Sama dengan kosong. Jadi y squared minus 3y plus 2 equals to 0. Selesaikan persamaan kuadratik ini, jadilah y minus 2, y minus 1 equals to 0. Saya ada dua nilai y. y1 equals to 2, y2 equals to 1. Tetapi dia tanya find the points of intersection. So kita dah nampak kita ada dua point intersection kat sini. Jadi kita carilah apakah x1 dan apakah x2. Okay. x1 kita nak tahu dari mana, kita masuk balik dalam persamaan x sama dengan negatif 3y plus 8. Jadi for x1, negatif 3, negatif 6 tambah 8, jadilah 22. Kalau y2 sama dengan 1, negatif 3 tambah 8, jadi 5. Jadi points of intersection between these two circles ialah pada koordinat ada dua titik, katakan saya namakan nilai titik A, 5, 1 and also B, 2, 2. Okay, saya recap balik. Kalau kamu dapat soalan, find the points of intersection, kita cuba hapuskan quadratic equation kat sini, sebutan kuadratik kat sini, dapatlah kepada satu persamaan variable sama ada x atau nilai y. Kalau kamu nak cari y pun tak apa, tapi sengaja saya tak nak ambil y sebab dia akan jadi 8/3 tu, itu ya ada pecahan. Jadi saya ambil lah x. Jadi x sama dengan negatif 3y tambah 8. Masukkan ke dalam mana-mana equation, sama ada equation pertama atau equation yang kedua untuk circles. Okey. Dapatlah nilai y. Lepas dapat nilai y, kita cari nilai x. So ini adalah points of intersection dia. Okey, jawapan nanti saya akan update dalam jawapan tutorial lah. Saya akan perbetulkan balik lah kalau ada soalan yang silap sebelum ni. Okey, ada soalan berkenaan soalan ini? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Kalau ada je. Okey, kita pergi ke soalan nombor 13 kejap. Soalan 13 saya tak akan buat habis, kalau tak kita tak sempat nak habiskan asas parabola, ellipse dan juga hyperbola lah. Okey, nombor 13. Okey, kita ada find the equation of the tangent and normal to the circle. Alright, kita ada dua kerja kena buat. Satu equation of the tangent, satu equation of the normal to the circle. Daripada persamaan bulatan ini, okay, ini persamaan bulatan sama dengan kosong, dan at the point negatif 1, negatif 2. Okay, so pertama sekali kita nak cari dulu, sekejap. Okay, kita nak convert persamaan circle ni ke dalam standard form. Okay, memandangkan kita ada wujudnya variable x dengan y kat sini, kita kena cuba tukar dia ke dalam standard form dulu. Okay, kenapa? Sebab menggunakan completing the square, yang ni kita tukar, jadi x 6/2, 3x kuasa 2, tolak 6, 6/4, 6/4, 6/10, 6/4, tolak 9x by using completing the square lah. Ada orang buka mic ke? Testing, hello? Bunyi apa ni? Okey, check siapa yang terbuka mic .
Ada bunyi. Tak apa, saya abaikan bunyi tu. Okey. Yang ni pula kita tukar daripada y squared ni jadi y tambah 3/2 kuasa 2 9/4 tolak 9/4 9/4 tolak 5/0. Okey, kemudian kita mudahkanlah. Jadi x tolak, ada x pula sini. X tolak 3 square tambah y tambah 3/2 square. Yang ni kita bawa ke sana, tolak 9, tolak 5, tolak 14, tolak 9/4. Okey, nanti yang ni kamu kira lah dengan kalkulator. Sama dengan r squared. Jadi dapatlah titik dia sekarang ni, saya dah boleh nampak. Titik HK dia, center dia adalah ni dengan yang ni. 3 negatif 3/2. Kemudian bila dah dapat titik ni, kamu compare dengan titik negatif 1, negatif 2. Okay, satu lagi titik ialah negatif 1, negatif 2. Sekejap Okay, satu titik center dengan daripada persamaan circle ni, satu lagi point. Jadi kita ada dua koordinat kat sini, 3 negatif 3/2 dengan juga negatif 1 negatif 2. Maka kita nak cari equation of the tangent and normal to the circle. Ada dua equation. Equation tangent ialah garis lurus yang menyentuh circle tersebut dan juga garis normal yang perpendicular kepada garis tersebut. Jadi carilah M antara dua titik ini. Okey, gradient ambillah negatif 3/2 tolak 2, so 3 tolak 1. Bila dah dapat yang ni, kamu akan dapat satu nilai. Jadilah negatif 3/2 tolak 2, tak boleh lah, kena kalkulator juga. So tak jadi lambat. Okey, negatif 7/2 per 4. Sir, Ya, 2 tu bukan negatif ke? 3 2 tolak, yang ni okey, saya padam. Saya kira on the spot. So, sini kan. So tolak per 2. Thank you. Ada orang yang beri perhatian. Negatif 3/2 tambah 2. Jadi 1/2 kat sini. 1/2 per 4. Dapatlah 1/8 kat sini. Okey, ni M yang pertama. Daripada M yang pertama ni, kamu dah boleh cari equation of the straight line normal dulu. Jadi Y1 yang ni daripada straight line tu Jadi ambillah mana-mana titik point ni. Y tolak 2. M kita dah dapat 1/8. X tolak 1. Jadi Y tambah 2 sama dengan 1/8 X tambah 1. Selesaikan seterusnya lah. Jadi dapatlah equation of the straight line kamu lah. Y sama dengan 1/8 X tambah 1/8 tolak 2. Y sama dengan 1/8 X
tolak 15/8. Okey, nanti kita dapat check sebab saya baru kira ni. Idea dia ialah kita dah dapat equation yang normal. Yang ni normal dulu. Kemudian kita cari yang satu lagi equation yang yang perpendicular dia tu. So kita daripada M yang pertama ni, M1 sama dengan 1/8. Dan kita tahu M1 darab M2 sama dengan -1. Masukkan 1/8 M2 sama dengan -1, M2 dapatlah -8. Jadi masukkan balik ke dalam equation menggunakan titik -1 dan -2. Okey, itu idea dia lah untuk soalan nombor 13. Alright, sekarang ni kita akan masuk ke dalam bentuk lain, bentuk baru. Iaitu bentuk parabola. Okey, ni kita tutup dulu. Okay, kita masuk asas. Mungkin kalau kita cuba selesaikan beberapa soalan, kita tahu dulu asas. Beza circle, ellipse dan juga hyperbola. Okey. Circle bulatan ginilah dengan center dia, radius dia semua. Kalau parabola, yang ni pun saya kena hafal, saya tak hafal formula di belakang, saya kena tengok juga kadang-kadang. Parabola yang kita tahu bentuk umum dia ada dua. Alright, yang inilah bentuk dia, tengok terusan untuk lukisan lagi cantik. Alright, so kita akan fokus kepada parabola. Kalau dia pada paksi X, dia ada dua juga. Kalau dia P stands for the focus point lah. P adalah focus point. Okay, diberi kalau bentuk ni adalah X kuasa 2 sama dengan 4 P Y. Kalau P positif. Kalau ke bawah, X kuasa 2 still sama dengan 4Y. Tetapi beza dia P negatif. So kat manakah focus point? Dan apakah dia focus point? Bayangkan ini adalah lengkung parabola tersebut. P bukannya center, kita still kalau kamu tengok ni dia macam ada bentuk bola. Bentuk circle lah, circle. So kalau vertex dia still dekat sini. Kalau bulatan, kalau bentuk parabola, vertex dia ialah di sini. Okay, beza dengan circle. Kamu lebih senang kalau nak kata parabola ni macam lengkung kuadratik punya function lah. Kuadratik punya function kan ada senyum, ada muka masam. Kamu bayangkan dia daripada kuadratik punya function. So green is the, saya guna warna yang sama lah kalau boleh. Ini kalau vertex kosong-kosong. Kalau fokus ialah di sini.
Ni adalah titik fokus. Dia bukannya dekat atas, dekat sini. Dan lawan kepada fokus ialah directrix. Dia ada hubungan antara fokus dengan directrix. Hubungan dia ialah, contoh, kalau saya ambil fokus ni, saya sentuh satu titik di parabola ini, jarak dia akan sama dengan titik ini dengan titik ini. So, jarak ni adalah sama. Kalau saya ambil titik ni, jumpa kat sini, dia bertemu dengan directrix, jarak dia pun adalah sama. So, itu beza antara fokus, directrix dan juga vertex. Okey, kita pergi ke persamaan dia. Okey. Dia kalau X kuasa 2 sama dengan 4 PY if vertex dia, pusat dia adalah 0, 0. Kalau dia bukannya 0, 0, bentuk dia menjadi macam standard equation of the circle. X tolak H kuasa 2 sama dengan 4P Y tolak K. Tak ada kuasa 2. Kuasa 2 dekat satu side saja. Jadi cuba kita cari contoh macam mana kita nak cari fokus parabola. Ini contoh dia lah. Ini kalau kes Y kuasa 2 lah. Y kuasa 2 dia pada paksi Y. So kamu tengok dulu sekejap. Kalau Y kuasa 2 sama dengan 6X, so kita tahu Y kuasa 2 dia punya titik directrix dia mesti pada dia selari dengan paksi Y. Jadi kalau senang nak jawab soalan ni, cari fokus, vertex, directrix, kita cuba tengok. Kalau dia tak ada tolak kat sini, kita compare balik. Kalau dia tak ada tolak something, tolak dengan K, maka vertex dia directly sama dengan 4px kat sini lah. Menandakan vertex dia pada 0, 0. So kita tahu pertama yang tu dulu. Nak cari fokus iaitu titik P. Jadi kamu compare bentuk yang pertama ni dengan yang bentuk standard form ni. Maka tak cantik. 4P sama dengan 6, P sama dengan 3/2. So titik fokus, dia bukannya kata nak tahu nilai P tu. Dia nak tahu coordinate fokus. Jadi coordinate fokus sebab dia paksi pada paksi tu, Y tu, maka titik dia pada X 3/2, 0. Jadi kalau saya nak lakarkan balik ke dalam graf ni, ada ruang. Okay, dia menyentuh 0, vertex dia. Okay, ni sorry tak cantik. 0, 0 kat sini, vertex dia. Fokus dia ialah 3/2, 0. So, dia somewhere around 3/2, 1/5. Dia dekat sini. Okay. Nak cari directrix, kan dia macam cermin lah. Kamu ibaratkan macam cermin. Sebab jarak dia sama. Jadi dia jadi negatif 3/2. Ni kalau koordinat. Tapi sebab directrix dia adalah garis lurus, dia hanyalah negatif 3/2 saja. Directrix adalah di sini. Ni negatif 1, negatif 2.
1, 2. Ni 3/2 tersebut. Jadi macam saya jelaskan tadi, hubungan antara fokus dengan directrix adalah jarak titik fokus dengan yang ni, dia akan sama panjang dengan lengkung tersebut dengan directrix. Okey. Ada soalan setakat ini? Okey, kita pergi ke soalan yang kedua B. Tetapi saya nak kita ada gambaran dulu. Okey. Saya tak cuba jawab lagi. X kuasa 2 sama dengan 9Y. Nak jawab soalan ni dengan mudah, kita lagi elok kalau kita tahu atau hafal lah bentuk kasar parabola ini. So bentuk kasar parabola ni, sebagai X squared, maka dia mestilah bercerminkan pada paksi X. Okay. Dan memandangkan P itu adalah positif, P, nilai 9 kat Y itu kalau kita jadikan 4P, P adalah positif, maka saya andaikan secara kasarnya kalau saya nak lukis, dia mestilah dibentuk macam ni. Tapi tak tepat lagi, kita kena cari titik yang sebenarnya. Jadi sama juga, X squared equals to 4PY. Kita jadikan sama dengan X squared sama dengan 9Y. Ni tak betul ni. Saya kena lukis balik. Dia sepatutnya menyentuh kosong. Sebab dia tak ada tolak apa-apa, dia vertex dia kosong. Kosong sini. Okay. So saya balik kepada X kuasa 2 dengan 9Y. X kuasa dengan 4PY. Benda yang pertama yang kita tahu, sebab dia dalam bentuk kasar ni dia tak ada tolak H dengan tolak K, jadi vertex dia mesti kosong-kosong. So tugas kita nak cari focus point. Fokus dia 4P sama dengan 9, P sama dengan 3. Soalan mana ni? 9Y. 4P sama dengan 9, 3/2. 9/4 bukan 3/2. Benda lah. 9/4 ialah 9/4 lah. Terkonfuse dengan soalan sebelum. Jadi fokus dia akan jadi pada titik 9/4 kosong. Directrix adalah garis lurus 9/4. X, Y sama dengan 9/4. Jadi kalau saya nak lakar, ni kosong-kosong. So 9/4 kat sini lah. Sini adalah 2.25. Directrix adalah nilai paksi Y pada negatif 2.25. Okay. Lakaran saya hampir sama jawapan dengan slide lah. Cuma tak comel. Okay. Lepas ni kita proceed kepada soalan tutorial. Soalan nombor 14. Kita ada banyak kat situ. Kita akan cuba jawab A, lepas tu saya lompat terus kepada yang mana dia bukannya dalam bentuk vertex kosong-kosong dah. Okay, ambil masa beberapa minit nak cuba jawab.
A senang juga Cuba je lah jawab A dulu, bagi korang boleh jawab. Allah. Okay. Y squared equals to 4x. Okay. Lepas tu disuruh sketch lah, cari dulu vertex dia. Dan dari sini cuba kita compare dengan y squared sama dengan 4px. Jadi P senang lah kat sini. Vertex adalah pada 0,0. Focus point dia, kita cari nilai P, kita samakan 4P sama dengan 4, P sama dengan 1. Sebab ni titik Y, maka dia pada titik X. Jadi directrix dia adalah X sama dengan negatif 1. So cuba kita lakar kat sini. Okay, Y, maka dia dengan pasti Y. Pada directrix, pada vertex 0,0, jadi sebab dia P adalah positif, titik fokus pada 1, 0, ni 1, 2, Allah tak selaras. So sini fokus dia dan directrix dia ialah pada negatif 1. Garis lurus X sama dengan negatif 1. Kita cuba lompat soalan ke soalan tadi paksi pada paksi Y. Lepas tu kita tengok X kuasa 2 soalan C sama dengan negatif 6Y. Jadi kita senang kita sama dengan 4PY dulu. Okay, kali ni kita akan ada P negatif. 4P sama dengan negatif 6, P sama dengan negatif 3/2. Vertex masih 0,0. Nanti kita pergi kepada case yang vertex bukan 0. Okay, vertex dia ialah 0,0. Fokus dia adalah bentuk X, 0 pada Y sama negatif 32 dan directrix adalah pada Y sama dengan 3/2. Okay, kita melakar. Cuba sketch. Okay, sekarang ni P kita negatif. Jadi dia patut berada di bawah menyentuh vertex 0,0. Dan fokus dia adalah 0, negatif 3/2. So ni negatif 1, ini negatif 2. So your focus point will be somewhere around here. Negatif 1.5. Dan directrix adalah lawan kepada cermin kepada fokus pada garisan Y sama dengan 3/2, yakni lebih kurang sini 3/2.
2. Ini adalah directrix. Okay. Okay, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Okay, kalau tak ada, kita proceed kepada contoh yang mana vertex bukannya kosong-kosong. Contohnya seperti soalan D. Okey, D dia tunjuk X tolak 3 kuasa 2 sama dengan 8 Y tambah 1. Kita compare dengan bentuk X tolak H squared sama dengan 4 PY tolak K. Kalau kamu compare macam ni, kamu dah nampak titik HK kamu atau center untuk vertex ini adalah 3, K adalah negatif 1. Vertex. V vertex. Fokus pula, kita carilah 4P sama dengan 8, maka P sama dengan 2. Jadi titik fokus adalah 0, 2. Dan juga directrix Y sama dengan negatif 2. Okey, kali ini kita akan lakar. Beza dia dengan tadi ialah kali ini dia tidak menyentuh origin 0, 0. Kita kena identify dulu titik tengah dia 3, negatif 1. So bayangkan 1, 2, 3, negatif 1 here. Okay. Sebab P adalah positif. Okay, saya tanda dulu center di sini. Jadi lakaran kasar dia akan jadi parabola dia akan center di sini. Titik fokus dia adalah 0, 2, 1, 2. So titik fokus dia sini. Fokus, vertex, dan directrix dia adalah garis pada Y sama dengan negatif 2. Beza dia dengan soalan tadi ialah vertex dah berubah posisi bukannya 0, 0. Sekejap saya tengok balik muka kamu ni. Baru nampak. Alright, ada soalan sebelum kita berhenti sementara? Saya dah tahu dah bunyi apa.
Kalau korang tahu pasal coil wine laptop saya buat bunyi. Tak tahulah korang dengar bunyi tu. Kuat tu. So saya akan henti record. Kamu ambil rehat dalam masa 5 minit. Saya nak restart laptop saya. Okay? Jangan keluar. Saya yang keluar dulu. Saya nak restart laptop ya. So kita take a break for 5 minutes before we proceed back. Is. Kenapa Macam mana Ais? Ada sesiapa yang faham? Coba terang. Saya tak faham lah. Oh ya, minta tolong masuk Google Classroom kita. Awak jawab soalan attendance. Madam Intan, saya dah pernah beritahu kan Madam attendance dalam kalam. Tapi saya tak wajibkan kamu yang dalam kalam tu lah. Alamak. Sebab saya dah guna Google Classroom. Tak ramai guna Google Classroom. Saya antara yang gunalah. Sebab dia memudahkan, dia lebih selamat lah. Oh by the way, lepas ni kamu akan ada account UMP. Account Gmail UMP secara default. Diorang buat. Lagilah senang kalau guna Google Classroom depan ni.
Dia banyak kelebihan. Kalam pun ada kelebihan, saya tak kata kalam teruk sangat, tapi saya paling risau sebab majoriti guna kalam, waktu test tu kalam lagi stuck. Itu paling saya takut lah. Pernah berlaku banyak kali dah, saya pernah explain kepada kamu. Saya harap tak berlaku lah. Kita doakan lah supaya kalam tak ni. Kalam dia masih mentah. Okey, saya nak setting balik Setting. Okey, reset. Okey, setting. Dah tak bunyi dah. Reset. Alright, kau team. Okey. Kita, saya tak tahu dah sampai 5 minit kot. Dah kot. Okey, kita mula balik slow-slow. Ni kita asas, kita buat beberapa, kita habiskan dengan teori dululah. Lepas tu terpulang kamu untuk buat latihan dengan tutorial apa semua. Nanti kita bincang balik hari Khamis ni lah. Hari Khamis nanti kita akan ada masuk chapter baru. Sebenarnya kita agak cepat juga kalau kamu rasa agak lambat. Sebenarnya macam saya dah jelaskan, chapter 1 kita ni ibarat beberapa chapter applied calculus degree. Jadi kesian kepada kamu sikit lah, dia orang cram down semua ke situ daripada chapter 1. Sepatutnya chapter 1 ni kita buat sebulan tapi kita dah cram kepada 3 minggu. Okay? Tak apa, banyak cakap pula saya. Kita balik kepada nota dulu, saya present now. Tadi kita dah bentuk parabola. Okey, kita pergi ke bentuk elips sekejap. Okey, elips atau kita panggil bujur lah oval shape apa semua. Dia ibarat bulatan yang menguncup. Okey. Jadi persamaan standard equation untuk elips, kita ingat satu je lah. Kalau saya suka ingat satu je, tapi iyalah. Kalau standard equation untuk elips ialah x minus h squared. Saya recap lah sikit. Okay, kalau circle, saya ulang balik. Circle adalah x minus h squared plus y minus k squared equals to r squared. Kalau para, dia ada dua. X squared sama dengan 4 py, x minus h squared sama dengan 4 py tolak k, atau okay,
Circle ada, parabola dah. Sekarang ni kita pergi ke ellipse. Standard equation dia ialah x tolak h squared per a squared plus y minus k squared per b squared sama dengan 1. Semua bentuk lebih kurang. Dia main dengan paksi x dengan paksi y. So dia still ada fokus, dia still ada directrix. Kamu bayangkan daripada parabola tu adalah sebahagian daripada ellipse. So apakah dia latus rectum? Okay, latus rectum adalah garis lurus yang selari dengan directrix tetapi dia menyentuh fokus. Okay. Kalau kita masuk dengan A dengan B lah. Yang ni kamu kena hafal sikit lah. Tapi kalau saya nak bagi tips kepada kamu, A ni kamu bayangkan dia pada paksi X. Dan B, nampak ni X ni, okay, ni B pada paksi Y. Ni X. Kita tekan kolom X, kolom Y lah. Yang ni kamu, dia sedikit pembacaan dan kalau boleh hafal sikit lah. Saya pun tak hafal sangat. Saya pun kena tengok balik kadang-kadang. Kalau dia B lebih besar daripada A, maka pada paksi Y dia panjang lagi daripada paksi X. Dan fokus dia ada dua, dia jadi foci lah. Fokus adalah, foci adalah plural bagi fokus. Diberi adalah C squared sama dengan B squared minus A squared. So dia ada dua titik. Fokus yang pertama adalah kosong negatif C dan fokus yang kedua adalah kosong C. Ini kalau vertex kosong, kosong. So kalau dia pada titik HK, kamu bayangkan titik kosong-kosong tu pindah tempat HK lah. Okey, ini kalau case yang mana kalau A lebih besar daripada B. Maksudnya dia pada paksi X dia, jarak X dia lebih panjang daripada paksi Y. Dia panjang daripada B. Formula foci adalah sama, C squared, formula foci dah berbeza, dia terbalik kat situ. Kali ni A squared minus B squared. So kalau saya nak ingat, dia lebih kepada tengok yang mana besar. Dalam kes ni, yang pertama, B lebih besar daripada A. Kalau B kecil daripada A, jadilah C squared sama dengan A squared minus B squared. Saya rasa nak buat jadual ringkasan untuk kamu lah sebab semua ni dia dekat page yang berbeza. Beginilah saya janji dengan kamu, hari Khamis ni saya buat macam satu page nota. Saya kumpulkan dalam satu page supaya senang kamu nak ingat. Saya pun nak ingat jugalah. Formula latus rectum pun jadi berbeza. Okay, saya tulis balik. Okay, dia ada dua case. Satu kalau B lebih besar daripada A. Okay, satu case kalau B kecil daripada A. So kalau B lebih besar daripada A, bentuk kasar dia oval-shape macam ni. Kalau center dia kosong-kosong ni kalau center kosong-kosong. Kalau A lebih besar, terbalik. Sorry. Ni A kecil daripada ni. Kalau A lebih besar, jadi pada paksi X dia lebih panjang macam ni. Okey, jadi barulah kita balik kepada formula foci. Foci dia sini adalah C squared sama dengan B squared minus A squared. Yang ni
C squared sama dengan A squared minus B squared. Baru senang nampak. Lactus rectum untuk yang ni adalah 2B kuasa 2 per A. Yang ni 2A kuasa 2 per B. Okay, saya double check. Okay, betul, sama. Benda ni lah kalau kita elok, kalau kita letak dalam satu page lah. Ni maksud saya lah. Okay. Cuba tengok contoh soalan yang diberi dulu. Example 1 di sebelah kiri. Okay, find the equation with the center at the origin. One focus at 5,0 and the vertex is given at 12,0. Graph the equation. Sebentar ya. Alright. So maklumat dia, center, vertex, center 0,0. Focus salah satu dekat 5,0. Vertex (12,0). So persamaan asas dia adalah X tolak H, sebab kali ni center 0,0 jadi tolak kosong lah. Jadi X squared over A squared tambah Y squared over B squared equals to 1. A yang diberi, A sama dengan 12, C sama dengan 5. Okay, jadi persoalan kat sini, macam mana kita nak tahu yang mana satu A, mana satu B. So, untuk kalau kita nak tahu, kalau kes B besar daripada A, tengok arrow saya ni, fokus C tu dia ada di paksi Y. Kalau ni yang saya takut ni. Ini salah ni. Tu dah kata ni, nota ni siapa buat ni. Tak apalah, saya tak mahu salahkan orang. Saya kena tulis balik, saya kena check balik satu-satu. Pengajaran kedua dah untuk saya ni. Kalau dia pada C kosong, negatif C kosong dengan C kosong. Ini kalau kes A kecil dari A lebih besar daripada B. So kalau kita tengok dia fokus ni dekat sini, ni A, sini 5 ni. Itu yang menunjukkan A tu adalah 5. Okey. Tak apa. A 12, C 5. Jadi kita tahu A lebih besar daripada B. So sebab A lebih besar daripada B, benda ni bagi impact kepada formula untuk cari C. Formula untuk cari inilah C squared ni. Foci ni. Apa tu? Foci dia lah, C tu. C squared sebab dia A lebih besar daripada B, jadi A kat depan tolak B squared. Sekarang ni kita tak tahu nilai B lah, kita dah tahu nilai foci dia C tu. C adalah 5. Jadi B squared sama dengan C squared minus B squared sama dengan A squared minus B squared, C squared.
Okay, A adalah 12 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2, 144 tolak 25, 44 tolak 25 jadi 119. Jadi masuk balik dalam persamaan dia kat sini. Jadilah x squared, a squared A kita dah tahu 12 squared, jadi 144 tambah y squared over b squared kita dah tahu 119 sama dengan 1. Saya kena buat rumusan ni dengan saya nak kena baiki balik nota ni. Okay. Kita pergi contoh yang seterusnya. Alright, yang ni menarik sebab dia bagi persamaan yang tak direct. 4y squared plus x squared equals to 12. Okay, so kita nak biar supaya x dengan y sahaja kat atas. So normally kita bahagilah kat sini macam mana kita nak mudahkan, kita bahagi dengan yang paling besar iaitu 12 supaya dia jadikan sama dengan 1 kat kanan ni kan. Kita nak jadikan sama dengan 1 kat kanan ni, so semua bahagi 12. So jadilah y squared 4 per 12, 4 per 12, 4 per 12, 3 tambah x squared per 12 sama dengan 1. So x squared per 12 tambah y squared per 3 sama dengan 1. So kita kalau kita compare balik dengan persamaan ni, x squared per a squared tambah y squared per b squared sama dengan 1. So kat sini clear lah sebab dia bagi nilai b tu. B tu B adalah square root 3, A adalah square root 12 dan terang-terang A lebih besar daripada B. Jadi nilai C squared sama dengan A squared minus B squared. (12 tolak 3) C squared sama dengan 9. So nilai C adalah tambah tolak 3. Ingat kita ada dua focus point kat sini. Satu pada nilai 30 dan satu lagi pula pada nilai negatif 30. Termasuklah kiraan untuk itulah lattice rectum apa semua lah. Okey, kita ambil masa untuk jawab beberapa soalan sekejap dalam tutorial. Okay, cuba kita tengok soalan nombor 16.
Okay, ambil masa nak jawab sekejap. Okay, sama juga sebelum saya minta kamu perhalusi soalan ni. Rough idea dulu, kalau kita tukar dia dalam bentuk ini, x tolak h squared per a squared. Okay, A atau B yang lebih besar, yang tu yang kita kena tahu dahulu. Dalam kes ni, agak jelas A squared besar daripada B squared. Maka kalau A squared besar daripada B squared, maka B mestilah kecil daripada A. Jadi benda ni penting sebab kita nak menentukan formula C tu, C squared tu. Okay, so the vertices, let's say foci dulu. Foci. Okay, C squared sama dengan A squared minus B squared sama dengan 9 tolak 4, 5. Tambah tolak square root 5. So focus point dia, foci. Square root 5 kosong dan juga negatif square root 5 kosong. Center 0, 0. Vertices saya tak ajar kamu vertices tadi. Ajar foci je. Okay. Vertices ialah ni lah, kosong tolak B. Tadi kita case A lebih besar daripada B. Jadi sebab dia titik kosong, kosong tolak A. Okay. Maka tolak A, vertices, A berapa tadi? A adalah A squared dengan 9, A adalah tambah tolak 3. Vertex, titik dia adalah 3, 0, negatif 3, 0. Tu vertex dia dah. Okay, lectus rectum dia, lectus rectum 2 B squared over A, jadi 2 kali 4 per 3, 8 per 3. Okay, saya buka soalan balik, sorry. Okay, so to recap,
foci 50 square root 50, square rootnya minus square root 50, center, vertices dan juga length of lattice rectum. Nanti teruskan buat soalan. Saya rasa hari Khamis ni kita akan bincang jawapan dia lah. Ya, saya. 4 tu tak payah kuasa 2 eh? Mana? Kan 2B kuasa 2 per A. Okey. So 2, 4 tu tak payah kuasa 2 ke? Tak payah sebab B squared dia adalah 4. Ni B squared dia adalah 4. So tak payah kuasa 2 dah. Okay, thank you. Okay. Welcome. Dia comel kalau kita nak jawab, kita compare baru kita nampak bentuk asas dengan soalan. Tu kita boleh nampak. Dia tak perlu kuasa 2. Tetapi macam contoh kita nak cari vertices tadi, vertices adalah A kosong dengan negatif A kosong. Tu yang saya cari A itu adalah saya samakan A kuasa 2 dengan 9. A adalah tambah tolak 3. C pun sama, C pun kena hati-hati kat sini sebab foci adalah titik C, C kosong dengan negatif C kosong. Daripada formula ni kita dapat C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So jangan kuasa 2 kat sini, dapatlah C kuasa 2. Namun C pula kita plus minus square root 5. Okey, dah 5.30. Macam ni, saya rasa saya nak buat nota saya sendirilah pula. Saya nak kumpulkan hyperbola kita sama hari Khamis. Saya akan buat dalam satu table formula supaya mudah untuk kamu guna. Lagi satu, okey ni saya cakap je lah, mungkin antara kita dulu. Saya rasa formula ni saya izinkan untuk kamu guna dalam quiz dengan test. Dia macam formula lah, formula sahaja ya, bukannya example. Dia akan membantu kamu jawab test. Jadi macam kita buat perjanjian lah kat sini ya. Saya bagi kamu guna nota tu, nota buku, dia macam bukan nota, boleh kata nota ke apa buku formula lah, formula. Formula tu untuk kamu refer, saya akan bagi tahu juga Madam Intan supaya student dia pun boleh gunakan. Formula ni formula satu page, boleh nampak segala formula dekat situ. Okay, so saya harap formula tu nanti akan memudahkan kamu lah. Kamu nak hafal banyak-banyak ni pun buat apa, bukan membantu kamu pandai jawab soalan. Dia lebih baik saya bagi kamu formula tu daripada soalan yang diberi, guna formula tu, tahu nak guna. So maksudnya ialah kalau kamu dapat tengok nota formula saya yang akan saya buat tu pun tak tentu membantu kamu jawab, melainkan kalau kamu erti guna. Okay. So bagi saya masa hari Khamis ni saya akan bagi kepada kamu lah formula tu, tengok. Right. Untuk topik curve sketching. So senanglah nanti kalau kamu nak nampak antara circle, parabola, ellipse dan juga hyperbola. Dah lah nota ni ada silap, jadi saya tak puas hatilah. Okay, teruskan dulu dengan study, hati-hatilah. Saya dah perasan bila kawan kamu tegur dalam nota ni ada yang perkara yang salah, mereka tak double check. Saya nak double check benda ni. So hari Khamis kita jumpa balik. Okay. So terima kasih semua. Saya minta maaf kalau terkurang atas kekurangan saya. Kalau tak, kita jumpa hari Khamis ni. Okay, hari Khamis ni kita masuk jap, by the way, Kalam dah ada ke video untuk curve sketching bahagian parabola? Ada siapa-siapa boleh respon? Tak tengok? Kalau tak tengok, saya tengok kejap.
Sekejap ya. Ada tu. Ha? Ada. Ada? Ada Sampai 46. 46 tu habis ke? 46 tu ada hyperbola rasa. Okay, so macam ni, sebelum hari Khamis tengok video yang Madam Intan buat tu. Hari Khamis kita bincang beberapa soalan dalam tutorial dan kalau ada masa baru kita masuk kepada chapter baru. Okay? Okay, terima kasih yang respon. Semoga kita jumpa lagi pada hari Khamis ini. Jika ada umuman yang panjang,